ucapkan kepada Dr. Haliza Abdul Syukur, penceramah kita pada pagi ini, pada Puan Fiza, Penanggung Pendaftar Kanan Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, pada Encik Naim, Pembantu Takbir di PPKI, serta para peserta pelajar-pelajar USIM. Kita ada pelajar tahun 1 dan juga selain daripada tahun 1, dan kami mengalu-alukan kehadiran semua. Saya Dr. Dina binti Imam Supaat, Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah PPKI, dan kita sangat berbesar hatilah menerima kehadiran para rakan-rakan kita semua. Jadi pagi ni kita akan berbincang, kita akan bercakap tentang integriti, etika dan integriti. Saya tidaklah berhasrat untuk define integriti dan etika kerana saya cuma beri kata-kata aluan sebelum Dr. Haliza ambil alih. Saya cuma nak bercakap tentang bagaimana kita semua ni bertanggungjawab untuk menjadikan etika dan juga integriti itu sebagai sebahagian daripada karakter kita. Ya, kita kena jadi orang yang karakternya beretika dan berintegriti. Orang yang karakter dia ada etika dan berintegriti adalah orang yang akan menunjukkan sifat-sifat, sikap-sikap yang konsisten, sentiasa berlaku benar, sentiasa bercakap benar. Bila bercakap benar, dia bercakap dengan konsisten, bukan semalam cakap lain, hari ini cakap lain, dan dia sentiasa berlaku benar dalam semua keadaan. Ketika dia ada kuasa, ketika dia tak ada kuasa, ketika dia bukan siapa-siapa, ketika dia dapat kuasa yang sedikit ataupun banyak, dia tetap orang yang sama, yang beretika dan berintegriti. Maksudnya, kita pun ketika kita belajar, kita kena sekarang kita kena mulakan untuk melatih diri kita untuk jadi orang yang beretika dan berintegriti, supaya dia akan jadi sebahagian daripada habit-habit tu tadi, akan jadi betul-betul jadi karakter kita. Bila dia jadi karakter kita, di mana kita berada, apa pun kita buat, insya-Allah kita akan berpegang kepada prinsip-prinsip etika dan integriti tadi. Jadi dia tak perlu lecturer kita ingatkan, kita dah tahu dah kalau saya buat penulisan, saya kena amalkan etika dan integriti. Bila saya bekerja nanti, saya akan amalkan perkara-perkara itulah, sebab dia telah menjadi sebahagian daripada karakter kita, sebahagian daripada sikap kita. Jadi sikap-sikap inilah yang kita cuba nak semaikan. Kita cuba nak semai, kita cuba pupuk, dan kepada mereka yang dah ada, alhamdulillah kita nak perkukuhkan lagi, kita nak perkasakan lagi. Jadi hari ini kita bersama dengan kita adalah Dr. Haliza Abdul Syukur, yang merupakan pensyarah kanan dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan beliau juga adalah timbalan pengarah di Pusat Pengurusan Penyelidikan PPPI dan Inovasi. Pusat Pengurusan Persidangan, Penyelidikan dan Inovasi. Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Dia tak ada persidangan. Okay. Sorry Dr. Liza, belum tak hafal lagi nama departmen baru Dr. Liza. Jadi kita bertuahlah. Hari ini kita ada Dr. Liza yang bidang kepakarannya adalah intellectual property, dan yang dah biasa sangat bercakap tentang etika dan integriti. So kita sama-samalah ambil peluang ni untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya maklumat yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Supaya kita semua pelajar-pelajar di sini, saya doakan akan jadi pelajar-pelajar yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tapi yang paling penting sekali, dia cemerlang dari segi adab dan akhlak. Mengenali kita sendiri, kenali kita. I know myself, saya ni orang yang beretika ataupun berintegriti. You know yourself. Saudara-saudari pun kenal diri sendiri. You can scale. Kalau saya minta skill untuk diri sendiri pagi ni, if you can scale yourself, etika dengan integriti, where are you? Kita kat mana? Kita kat mana? Kalau skill paling bagus tu 10, berintegriti dan beretika, kita di mana?
Kita dekat 1 ke, 2, 3 atau kita di 10. How persistent are you? Adakah kita yakin dengan kedudukan kita? Boleh tak kita menilai? Kita kenal tak diri kita? So sebahagian daripada journey untuk kita mengenal sama ada kita ni beretika atau berintegriti adalah inilah dia input daripada Dr. Haliza pada pagi ni supaya kita lebih clear dengan ethics and integrity sebagai pelajar universiti. Of course dia punya space the realm of ethics and integrity tu sangat luas. Tapi salah satunya adalah sebagai pelajar universiti yang sangat relevan dengan kita. Okay, without further ado, kita persilakan Dr. Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Dr. Dina dan juga PPKI kerana sudi menjemput saya lah untuk ceramah sedikitlah pada pagi ini. So saya nak kata ceramah lah sebab berkongsi. So, jadi dalam masa yang sama saya pun mengingatkan diri saya dalam masa yang sama berkongsi juga dengan rakan-rakan apa yang saya tahu mungkin sepanjang tempoh kita bersiaran ni nanti mungkin ada juga daripada kalangan adik-adik semua dan rakan-rakan di PPKI yang juga boleh berkongsi sama juga dengan saya apakah pengalaman-pengalaman mereka dan apakah yang mereka tahu ataupun faham sedikitlah berkaitan dengan integriti dan juga etika. Jadi saya kongsikan sebentar saya punya slide. Okey. So jadi saya mulakanlah dengan pembentangan saya pada hari ini iaitu etika dan integriti dalam penulisan akademik pendekatan amalan baik. So saya harap masing-masing dapat lihatlah skrin skrin dapat lihat kan skrin saya tu? Nampak. Okey. So jadi apabila kita menyebut tentang etika dan juga integriti kan, kita selalu berfikir apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan integriti. So jadi kalau kita lihat kepada perkataan itu sendiri integriti itu dia datang daripada perkataan Latin integer iaitu bermaksud menyeluruh, sempurna. So jadi kalau kita melihat secara umum apakah yang kita maksudkan dengan integriti, iaitu ia ialah sejenis komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap nilai-nilai peribadi kita, terhadap nilai-nilai komuniti kita dan juga terhadap nilai-nilai murni. So, jadi apa yang kita faham melalui nilai-nilai peribadi, nilai-nilai komuniti, nilai-nilai murni iaitu ada pelbagai lah kan. So, jadi kalau saya bagi contoh lah untuk nilai-nilai murni contohnya iaitu bersifat adil, bersikap berdikari, bersifat jujur, bersifat hormat menghormati. Apa pula yang dikatakan dengan nilai-nilai peribadi iaitu konsep-konsep diri kita yang unggul yang mana kita tidak ataupun menjauhkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk. So jadi apakah komitmen kita kalau kita lihat daripada integriti tadi, iaitu integriti ialah komitmen kita terhadap nilai-nilai murni iaitu sifat-sifat seperti adil, jujur, hormat menghormati, semangat kerjasama dan sebagainya. Itulah yang kita boleh simpulkan daripada integriti tadi. So jadi integriti ini tadi tidak hanya memfokus kepada komitmen terhadap nilai-nilai pribadi, komuniti dan juga nilai-nilai murni lah. So jadi kalau kita lihat kepada Pelan Integriti Nasional, dalam pelan tersebut, Pelan Integriti Nasional 2006 juga ada menyatakan tentang integriti iaitu kualiti unggul. Sekali lagi, PIN 2006 ni juga dia mengulang balik apakah yang dimaksudkan dengan integriti iaitu kualiti unggul. So jadi dia punya destinasi dia tu lebih kurang sama dengan yang saya sebut tadi, iaitu kalau kualiti unggul iaitu nilai-nilai murni yang ada, sama ada nilai-nilai murni dalam diri kita ataupun nilai-nilai murni terhadap pribadi kita. So jadi kalau ikut PIN 2006 dia kata kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan berteraskan prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral. So jadi kejujuran tadi ialah nilai murni, amalan bermoral juga ialah nilai murni ataupun nilai-nilai pribadi kita yang mana tadi kita katakan bahawa
Nilai-nilai peribadi ialah konsep diri yang unggul yang mana kita menjauhi segala akhlak yang buruk. Okey, so jadi kalau kita lihat pula kepada penulisan artikel berkaitan dengan integriti, iaitu saya ambil daripada penulisan Megat Ayub ni, Megat Arifin, 2016, dia mengatakan bahawa ia sesuatu keselarasan. Maksudnya selaras dari segi apa? Apa yang kita sebut dan apa yang kita buat itu selaras. Okey, so jadi kalau kita kata saya ini jujur orangnya. Kalau kita dah menyebut kita ini jujur, perbuatan kita haruslah reflect kepada apa yang kita sebut. So, jadi itulah yang dikatakan keselarasan. Okay? Dan juga kita bertindak mengikut prinsip-prinsip moral. Sekali lagi, itu ialah salah satu daripada nilai-nilai murni yang kita sebutkan tadi. So, jadi maknanya bolehlah kita simpulkan di sini, memang benarlah integriti ini ialah sesuatu komitmen kita terhadap nilai-nilai murni yang ada. Okey. Seterusnya, apabila kita menyebut pula tentang integriti, seringkali juga kita kaitkan dia dengan etika. Adakah ia serupa integriti dan etika, ataupun adakah ia dua perkara yang berbeza? Integriti tadi lain, etika ini lain. Sebab kalau kita sebut integriti, mesti kita tak tinggalkan kawan dia tentang etika. So, jadi dia ini selalu digandingkan bersama-sama. So, jadi kalau kita lihat apakah yang kita maksudkan dengan etika, dia kata secara amnya ialah etika ini satu jenis tingkah laku yang mengawal individu. Dan ia etika ini mengkhusus atau mengfokus kepada manusia. So, jadi kalau kita sebut tentang manusia, ia lebih kepada apakah perwatakan manusia itu, apakah kepribadian manusia itu, dan apakah akhlak yang dibawa oleh manusia itu. So, jadi itulah yang kita rujuk ia sebagai etika. Namun begitu, bila kita menyebut tentang etika ini, bagaimana kita nak melaksanakan etika? Kita suruh orang yang buat ke ataupun kita sendiri yang kena buat? So, jadi etika ini dia bergantung kepada individu itu sendiri. Sebab tadi kita sebut ia merupakan kepribadian, akhlak, watak dan perwatakan seseorang. So, jadi etika itu hanya boleh dilaksanakan oleh individu itu sendiri. Maknanya diri kita sendirilah yang akan menentukan bahawa kita ini beretika atau tidak. Dan bagaimana kita hendak melaksanakan etika itu, ia perlu diamalkan sentiasa. Okey, nilai-nilai murni itu perlu diamalkan secara sentiasa dan juga perlu ada disiplin. Okey, contohnya tidak meniru, okey, tidak menipu dan sebagainya. So, jadi bagaimana kita hendak melaksanakan etika tidak meniru, tidak menipu, bukannya orang lain tetapi ia kena bermula dengan diri kita sendiri. So, jadi sebab itu dikatakan bahawa etika ini diamalkan oleh diri kita sendiri melalui disiplin lah, melalui disiplin yang cukup. Okey, kena ada mental yang kuat. Sebab apa? Contoh, nanti saya bagi contoh. Kita sekarang ni dalam ataupun sebelum ni kita dalam tempoh pandemik yang mana kita kata, okey, pensyarah kata kita buat quiz contohnya. Okey, buat quiz. So, quiz secara online. So, jadi pensyarah kita tidak menyebut bahawa kita boleh merujuk kepada buku. Tetapi bila kita berada di rumah, tak siapa yang melihat. Okey, tak ada orang pun tahu dia duduk kat dalam bilik kan. Sama ada nak refer buku ke dan sebagainya, tak ada siapa yang tahu. Dan pensyarah pun tak tahu. Dan in fact tidak ada orang kata peranti-peranti yang memerhatikan sama ada kamu itu rujuk pada buku ataupun tidak. Tetapi ia memerlukan kekuatan dalam diri kamu, mental dalam diri kamu. Ia memerlukan disiplin dalam diri kamu sendiri untuk memastikan bahawa ini ialah peperiksaan. So, jadi bila kita katakan peperiksaan, maka tak bolehlah kita menipu. Jadi kalau kita rujuk buku, kita rujuk bahan-bahan rujukan yang lain dan sebagainya, seolah-olah kita menipu. Tetapi kalau kita lihat semula, siapa yang boleh melaksanakan etika? Diri sendirilah. Sebab tadi kita kata kita memerlukan mental yang kuat, disiplin yang kuat untuk melawan orang kata bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan bahawa rujuklah buku. Tak ada siapa pun nampak ni waktu ni. So, jadi itulah etika. Ia pelaksanaannya itu perlu datang daripada
individu itu sendiri melalui disiplin yang dia amalkan, dia juga memerlukan mental yang kuat. Okay, so jadi apabila kita menyebut tentang integriti dan juga etika, okay, kalau kita gabungkan integriti dan etika, kalau tadi kita kata integriti itu ialah komitmen terhadap nilai-nilai murni dan juga etika ialah prinsip asas yang betul, maka integriti dan juga etika ialah bermaksud individu itu memberi komitmen terhadap nilai-nilai murni kepribadian mengikut prinsip yang betul. Sebab itulah kalau kita selalu menyebut tentang integriti, ia selalunya digandingkan dengan etika, iaitu komitmen kita terhadap nilai-nilai murni, nilai-nilai baik yang perlu dilaksanakan mengikut prinsip asas yang betul. So jadi kalau kita menyebut integriti dan etika bukan sahaja dalam kehidupan harian kita lah melalui pelbagai dokumen macam tadi saya kata PIN 2006 dan sebagainya, menurut perspektif Islam juga ada disebut berkaitan dengan etika, iaitu surah An-Nisa ayat 58. Okay. Dan dia kata apabila menjalankan hukuman di antara kamu itu hendaklah hukuman yang adil dan juga amanah. Itu merupakan salah satu daripada nilai-nilai murni. Sebab tadi kita kata integriti itu adalah komitmen terhadap nilai-nilai murni. Dan itulah integriti yang dapat kita lihat melalui surah An-Nisa ayat 58. So, jadi kita tak boleh kata bahawa integriti ini dan etika ini ialah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia saja. Tetapi ia juga disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan integriti dan etika. Okey. So sekarang kalau kita lihat, ini yang biasa kan yang berlaku di antara pelajar, betul atau tidak? Dia ada ghost rider, dia ada free rider dan dia juga ada paid rider. Ada atau tidak berlaku di kalangan pelajar-pelajar semua? Tak menjawab pelajar-pelajar ni. Kadang-kadang tak. Okey, kadang-kadang. Kadang-kadang tu yang mana? Yang ghost ke, yang free ke, yang paid? Free lah, free baik sikit. Free Okey, so jadi ghost lain tau, free lain, paid lain. Okey. Ghost rider ni apa sifat hantu? Kadang ada, kadang tak ada. Macam itulah sifat kalau kita rujuk kalau dalam satu kerja berkumpulan, okey, ada ahli kumpulan yang seperti ghost rider. Kejap ada, kejap tak ada. Okey, ghost. Free pula. Free ni memang semanjangnya tak pernah berbayar. Free lah, free, gratis, percuma. Okey, free. Memang sepanjang masa ada kerja berkumpulan free, tak buat apa. Gratis. Dia duduk aja situ, free. Bagaimana pula dengan paid ni? Paid ini berbayar lah. Dia ada dekat dalam kumpulan tu, dia membayar untuk mendapatkan sesuatu prize. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, dalam satu kumpulan, okey, kamu diberi tugasan untuk buat penulisan contohnya. Okey. Dan apabila katalah pensyarah kamu minta kamu buat projek akhir contoh, kerja-kerja berkumpulan dan sebagainya. Okey, dan buat dalam kumpulan, pada akhir ni diberi penilaian, kamu mendapat A contohnya. A 95 markah untuk kumpulan tersebut. Okey. So jadi apakah bayaran yang perlu dibuat untuk mendapatkan A? Untuk paid rider ni kita cerita. Okey, kenapa kita panggil dia paid rider? Sebab dia perlu membayar untuk harga A yang dia dapat tadi dekat dalam kumpulan tu. Bagaimanakah bayaran itu dibuat? Melalui sumbangan-sumbangan idea dia semasa dalam kerja-kerja berkumpulan. Okey, melalui perbincangan yang dibuat bersama rakan-rakan. Melalui tugas yang dah dibahagi-bahagikan di kalangan rakan-rakan. So jadi itulah bayaran yang perlu dibuat untuk dia mendapatkan A tadi. Okay, dia memberi sumbangan, dia memberi idea, dia bekerjasama dengan rakan-rakan. Okey, dia buat bahagian dia. Bagaimana pula dengan si free rider ni tadi? Free rider ni kita kata gratis, penunggang penunggang percuma. Okey, free rider ni tadi dia juga mendapat A. Tetapi dia tidak membuat apa-apa bayaran. Okey, apakah bayarannya? Macam paid rider lah tadi. Dia tak buat tugasan, dia tidak buat bahagian dia,
dia tidak bekerja sama, dia tidak memberi sumbangan idea dan sebagainya. Free lah dapat A tu secara free. Itulah kita kata free rider versus paid rider. Yang paid tu tadi dah penat lelah untuk mendapatkan A. Yang free rider ni tak ada sumbangan apa-apa, tahu-tahu dapat A saja untuk penilaian berkumpulan tersebut. So jadi itulah, kita ada ghost, kita ada free rider dan kita ada paid rider. So jadi kita boleh nilaikan sepanjang kita berada di musim ni, kita ni duduk dekat kategori mana lah, ghost rider ke, free rider ke atau paid rider. Kalau ada apa-apa soalan boleh teruskan bertanya lah ya. Okey, so jadi ini ialah sebahagian daripada pesanan daripada Mantan Mufti Wilayah Persekutuan. So jadi ada disebutkan berkaitan dengan tabiat free rider tadi. Orang yang dapat A tanpa memberi sumbangan apa-apa, sama ada dari segi idea, dari segi melaksanakan tugas dan sebagainya. So jadi dekat sini Mantan juga ada menyebut tentang definisi free rider, iaitu dia mendapat faedah daripada menjadi ahli sesuatu kumpulan tetapi tidak mahu menyumbang untuk kebaikan kumpulan tersebut. Betul lah tadi kita kata the free rider versus paid rider. Dia mendapat faedah. Apakah faedah yang dia dapat? Dia dapat A. Okey, tetapi dalam masa yang sama dia tidak memberi apa-apa jua sumbangan untuk kumpulannya. Dan menurut mantan mufti juga, ialah tabiat ini ialah menunjukkan sikap mengkhianati aman, tidak amanah lah. Sebab apa? Sebab tugasan itu perlu dibuat di antara ahli secara berkumpulan. Secara berkumpulan tu bukan maksudnya kamu suruh kawan kamu si A tu je seorang yang buat. Okey, B, C, D tu goyang kaki tak buat apa-apa, bukan. Kerja berkumpulan itu maksudnya berdiskusi, berbincang bersama kawan-kawan yang dalam satu kumpulan itu untuk tema yang sama. Maknanya kalau pensyarah kamu tu dah bagi satu tajuk untuk kumpulan tersebut, maka dibentuknya kumpulan itu untuk memudahkan kamu bertukar-tukar idea, berbincang bersama-sama supaya kerja itu lebih mudah. Sebab orang kata two heads are better than one. Okay, so jadi lagi ramai lagi baguslah yang share ideas. Okay, so jadi dalam kumpulan itu setiap ahli itu perlulah memberikan sumbangan, sama ada dari segi idea ataupun dari segi rangka kerja sesuatu tugasan yang perlu dibuat. So jadi kalau kita mengelak daripada melakukan kerja-kerja tugasan, ia merupakan sikap yang tidak amanah. Okey, tidak amanah. Okay. So jadi kalau kita menyebut tentang tugasan-tugasan berkumpulan dan sebagainya kan, okay, pelajar-pelajar juga tidak terlepas daripada penulisan-penulisan akademik. Jadi tadi tugasan-tugasan dalam berkumpulan itu dia boleh terdiri daripada tugasan-tugasan yang berbentuk penulisan ataupun tugasan-tugasan yang tidak berbentuk penulisan. Okay. So kalau tugasan yang tidak berbentuk penulisan, contohnya bagi tujuan pembentangan contohnya, ataupun bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menghasilkan satu projek akhir contohnya, ia tidak memerlukan penulisan tetapi ia memerlukan sumbangan idea daripada setiap ahli kumpulan. Okay. So, jadi kalau tugasan itu berbentuk dalam penulisan akademik pula, okay, mungkin pelajar-pelajar akan diberikan tugasan untuk penulisan assignment contohnya, ataupun penulisan-penulisan kertas kerja, atau juga penulisan-penulisan untuk artikel-artikel jurnal dan sebagainya. So, jadi tugasan-tugasan itu boleh berbentuk sama ada dalam bentuk penulisan akademik ataupun tugasan yang tidak berbentuk penulisan akademik. Okay. Jadi kalau penulisan akademik ini selalulah kita kaitkan dengan penulisan ilmiah. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan penulisan ilmiah? Iaitu penulisan yang sama ada dalam bentuk karya saintifik atau tidak yang dibuat secara sistematik bersandarkan pada teori dan sebagainya. Itulah penulisan ilmiah yang selalu dibuat sama ada oleh pelajar ataupun pensyarah. Okay. Okay, so jadi kalau kita lihat kepada penulisan akademik, okay, yang seringlah pensyarah-pensyarah minta pelajar-pelajar buat dan sebagainya. Okay. So di era kemajuan teknologi sekarang ni, kita semakin
apa orang kata bergantung kepada media sosial untuk akses kepada maklumat-maklumat yang yang bertujuan untuk kita menyiapkan kita punya tugasan tadi. Okay. So, jadi adalah media-media sosial yang kita rujuk bagi tujuan tersebut. So, jadi kalau kita menyebut tentang media sosial, apakah yang kita rujuk sebagai media sosial? Iaitu aplikasi yang berasaskan internet, okey, yang membolehkan perkara berikut dibuat, iaitu sama ada untuk mengakses aplikasi atau laman web, berinteraksi antara pengguna. Macam mana berinteraksi antara pengguna ni? Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram, okey, dan sebagainya lah, YouTube. Okay. So, jadi ia juga menjadi platform untuk kita berkongsi maklumat atau kita bertukar-tukar maklumat. So, jadi ini ialah platform social media ini, saya kira ialah satu platform yang orang kata kebanyakan daripada kita ni memang akan akses lah. Walau dengan apa tujuan lah, sama ada untuk berkongsi maklumat, mencari maklumat ataupun untuk berinteraksi antara satu sama lain. So, jadi ini ialah disebabkan oleh era kemodenan dan juga kemajuan teknologi yang kita ada sekarang. Okey, so jadi apabila kita bercakap tentang media sosial, okay, dan juga bagaimana kita menggunakan media sosial itu untuk kita mencari bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan kita, okay, maka kita tidak lari daripada isu berkaitan dengan undang-undang, okay, berkaitan dengan perkara tersebut. Okay. Jadi kalau kita lihat apakah undang-undang yang ada, kita kata undang-undang itu wujud dalam bentuk polisi dan juga peraturan. Polisi dan peraturan ini saya kira ialah polisi dan peraturan yang wujud di sesebuah organisasi ataupun institusi. Contoh ialah di USIM. So, jadi di USIM kita ada polisi dan peraturan tertentu berkaitan dengan penggunaan media sosial dan sebagainya lah yang berkaitan dengan penulisan akademik. Begitu juga di peringkat nasional yang kita kata kita ada undang-undang yang khusus berkaitan dengan penulisan, iaitu Akta Hak Cipta 1987 ataupun Copyright Act 1987. Okay. So, jadi apakah peranan Copyright Act 1987 ni ataupun Undang-Undang Hak Cipta ini? So, kita kata Undang-Undang Hak Cipta ini ialah satu undang-undang yang melindungi hak milik penulis berkaitan dengan karya yang dihasilkan. So, jadi ia melindungi apa jua hak penulisan yang dibuat, sama ada penulisan itu dibuat di media sosial ataupun tidak. Sama ada karya tersebut ialah karya digital ataupun bukan karya digital. So, jadi ia tidak mengira di mana platform penulisan tersebut dibuat. Okey, yang menjadi pokok pelindungannya ialah penulisan. Dia tidak melihat di platform mana ia dibuat, tetapi kalau ianya itu berbentuk penulisan, maka undang-undang hak cipta ini akan melindungi hak-hak seorang pengarang karya ataupun penulis karya tersebut. Nanti kita lihat bagaimanakah undang-undang ini melindungi karya-karya seorang penulis. Okey. So, jadi bila kita sebut tentang undang-undang hak cipta, kita akan kata kenapalah perlu ada undang-undang ni? Kan senang kalau semua penulisan free. Free maksudnya kita boleh guna tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa yang kita kata boleh ke tak ambil penulisan orang ni dan masukkan dalam tugasan saya tanpa menyatakan siapakah pengarang asal karya tersebut. Okay? Kalau ada undang-undang ni, kenapa undang-undang ini memisahkan betul lah ada undang-undang hak cipta ni sampai kita perlu siasat pula siapa penulis, bila ia dibuat, nak kena tulis pula, nak kena cite pula siapa pengarang karya. So, jadi adakah undang-undang ini sebenarnya membutuhkan dan mengapa sebenarnya kita perlu ada undang-undang hak cipta ini? So, jadi ada beberapa rasional kenapa kita perlu ada undang-undang hak cipta. Yang pertamanya kita kata ia perlu untuk menggiatkan aktiviti kesenian dan pengembangan ilmu. Okay, saya bagi contoh. Katalah, okay, semua orang bijak pandai dekat Malaysia ni, profesor-profesor, okay, kalau bukan profesor pun orang bijak pandai di Malaysia ni, okay, mereka semua ada ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.
Tetapi disebabkan tidak ada undang-undang hak cipta, maka mereka kata, oh, ilmu yang saya ada, saya tak nak tulis dekat mana-mana penulisan. Saya tak nak buat buku teks. Tak nak buat buku teks. Bayangkan tak ada buku teks. Kamu belajar, pergi using buku teks tak ada. Sebab orang bijak pandai kat Malaysia ni semua tak nak menulis. Kerana tidak ada undang-undang hak cipta. Kalau mereka tulis, nanti satu hari nanti orang akan ciplak karya mereka. So itu menyebabkan mereka tidak mahu menulis. So apa akan jadi kat Malaysia ni? Orang bijak pandai tak nak menulis, mundurlah Malaysia. Kan? Kita belajar pun tak ada buku teks. Bayangkan belajar tak ada buku teks kan, ambil sana, ambil sini. Belajar tak ada buku teks. So jadi, dia akan membantutkan pengembangan ilmu. Okey, orang bijak pandai tidak akan mahu berkongsi idea-idea mereka dan juga ilmu yang mereka ada kepada kita semua. Dan tidak ada aktiviti-aktiviti kesenian. Orang pun tak nak melukis, orang tak nak buat drama dekat TV tu. Saya ingat nanti tak ada cerita pun. Sebab apa? Orang filem semua tak nak buat cerita. Sebab tidak ada undang-undang yang melindungi karya mereka. Jadi dia akan membantutkan apa orang kata aktiviti-aktiviti kesenian, pengembangan ilmu dan sebagainya. Dan juga kenapa kita kata perlunya ada undang-undang hak cipta ini? Sebab apa? Sebab ialah satu penghargaan terhadap karya yang telah mereka buat. Dah penat lelah mereka berfikir macam mana nak buat cerita Ombak Rindu contohnya. Okay. Novel Ombak Rindu, lepas tu diadaptasi kepada filem Ombak Rindu. Wah, kamu tengok, oh best cerita ni. Sebab dia ada penambahan elemen-elemen sedikit kalau dekat filem tu. So jadi, apabila tidak ada undang-undang seperti ini, bagaimanakah penghargaan itu dapat dibuat? So, jadi bila ada undang-undang ini dia membantu melindungi karya tersebut daripada diciplak. Itu ialah merupakan salah satu penghargaan undang-undang ini terhadap pencipta karya. Okay. Dan seterusnya juga undang-undang hak cipta ini akan membantu meningkatkan ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi Malaysia lah. Sebab apa? Kalau kita tidak ada satu bentuk undang-undang yang melindungi karya-karya penulis, penggiat-penggiat seni dan sebagainya, tidak ada pelabur pun nak datang Malaysia untuk buat pelaburan. Sebab apa? Mereka juga takut karya mereka itu tidak diberi perlindungan undang-undang sebab mereka tahu, oh Malaysia tidak ada copyright law, so jadi kita tak boleh masuk Malaysia sebab nanti kalau kita masuk, kita bawa karya kita, maka karya kita akan terus diciplak disebabkan kita di Malaysia tidak ada undang-undang hak cipta. Okay? Tak adalah konsert-konsert daripada luar tu. Yang you all suka tengok tu, konsert-konsert siaran langsung live tu daripada luar tu yang datang ke Malaysia, band-band yang datang Malaysia tu ada tak ada lah. Band-band luar negara tu semua takut nak datang Malaysia sebab tidak ada undang-undang hak cipta yang akan memberi perlindungan untuk karya-karya mereka. Okey, begitu juga dengan karyawan. Okey, begitu juga dengan karyawan. Sebab apa? Undang-undang hak cipta ni kita kata dia beri insentif kepada karyawan. Apabila ada satu karya yang dihasilkan oleh karyawan, contohnya penulisan, sama ada dari segi filem, dari segi novel dan sebagainya, undang-undang hak cipta ini dia akan memberikan satu jenis hak kepada karyawan tersebutlah. Okey. So jadi di antara hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap karyawan tersebut ialah hak untuk mengkomersialkan karya mereka, hak untuk mengkomersialkan. Apa maksud hak untuk mengkomersialkan? Iaitu hak untuk sama ada menjual karya mereka ataupun melesenkan hak cipta yang ada dalam karya mereka. So jadi apabila mereka melesenkan hak ciptanya, maka mereka akan mendapat pulangan dalam bentuk royalty. Sebab itu yang kita selalu dengar, okey, artis-artis kita dan juga di media massa selalu menyebut tentang royalty yang diterima oleh artis-artis dan juga karyawan. Itulah merupakan insentif yang diberikan oleh undang-undang terhadap karyawan-karyawan dalam bentuk royalty. Iaitu royalty itu hanya akan orang kata dapatlah pada karyawan itu dengan cara apabila mereka melesenkan mereka punya hak cipta ataupun mereka assign lah jual hak cipta mereka. Itu antara insentif-insentif yang disediakan oleh undang-undang hak cipta itu kepada penggiat seni ataupun karyawan-karyawan dan mereka yang menghasilkan sama ada
kesusastraan, okey, novel, filem dan sebagainya. Okey. So jadi kalau kita sebut tentang undang-undang hak cipta, kita juga nak tahu apakah sebenarnya karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. So kita ada muzik, okey, nota-nota muzik yang dihasilkan oleh pegiat seni itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Sound recording ataupun rakaman suara itu juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Seni lukis, sama ada lukisan, sama ada arca dan sebagainya juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kesusastraan iaitu novel-novel, puisi, sajak, penulisan-penulisan ilmiah, okey, ataupun penulisan-penulisan teks khutbah, okey, dan sebagainya juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta dalam kluster kesusastraan. Filem-filem yang kamu lihat iaitu Ombak Rindu, adaptasi daripada novel dan sebagainya juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dan persembahan secara live band yang datang di Malaysia ataupun live band yang ada, okey, juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta lah. Dan persembahan secara live ini tidak terhad pada konsert-konsert nyanyian sahaja. Okey, persembahan secara live ini juga termasuklah bacaan-bacaan sajak, okey, ceramah, khutbah, konsert dan sebagainya. Dan juga siaran-siaran langsung, okey, live broadcast, siaran-siaran langsung, macam kalau hari semalam tu Belanjawan juga ada siaran langsung berkaitan dengan pengumuman COVID. So itu ialah antara perkara-perkara yang duduk di bawah karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. So jadi kalau kita sebut tentang undang-undang hak cipta ni, memang perlindungan dia tu terhadap apa yang kita lihat di sekeliling kita tu adalah sangat banyak lah, sangat banyak. Okay. So jadi yang karya-karya yang kita sebut tadi kan, semuanya ialah karya-karya yang sudah biasa lah, kita kata sudah biasa kita lihat. Bagaimana pula dengan karya-karya digital? Ini sangat banyak karya-karya digital yang kita lihat pada masa sekarang. Okay? Jadi kalau kita boleh lihat TikTok, okay? Itu ialah karya-karya digital. Kita juga boleh lihat gambar kapal layar kat situ. Itu ialah digital art. Okay? Kita ada lukisan, tapi kita kata seni lukis juga itu satu karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Okay? Itu ialah seni lukis yang kita lihat orang yang melukis betul-betul dekat balai seni lukis negara ataupun dekat dekat pasar seni. Tetapi sekarang ni dengan kemajuan teknologi yang ada, dia boleh buat menggunakan komputer, iaitu digital art. Okay. Kita juga ada podcast. Okay. Siapa yang tahu apakah itu podcast? Ada yang tahu apa itu podcast? Podcast ni Live dia sharing, macam sharing lah. Macam sharing, okay. Sharing je. voice. Sharing of voice. Okay. So jadi podcast ini kita kata dia datang daripada perkataan play on demand plus broadcast. Play on demand tu POD plus broadcast. So jadi dipendekkan jadi podcast. So jadi podcast ini dia memang macam betul lah apa yang kamu sebutkan tadi, ialah satu sharing. Tetapi dia tidak seperti radio kan, yang memerlukan frekuensi tertentu lah so that you can access. Dia ini boleh dimuat turun melalui internet sahaja. So, jadi podcast lah antara yang terkini jugalah. So jadi podcast ini biasanya ia menjadi satu platform yang mana dia baguslah untuk kita, kalau orang yang ada produk-produk tertentu, kalau dia nak buat podcast itu. So, jadi ada pelbagai jenis podcast, iaitu sama ada dia dalam bentuk interview podcast ataupun solo podcast. Bergantung kepada keperluan yang kita lihatlah untuk podcast ini. Okay, so jadi nanti siapa-siapa kalau rasa nak venture on podcast, bolehlah tu type dekat Google tu, cari bagaimana nak develop podcast. Okay, kita juga ada e-book. Nanti sekarang kita ada e-book. So sebelum ni kan kita baca buku secara fizikal, ada buku tu secara fizikal. Bagaimana pula buku-buku digital ataupun e-book. So jadi e-book juga tidak terlepaslah daripada
perlindungan undang-undang hak cipta. Okay? Tidak semestinya, kita tak boleh kata bahawa benda tu, benda ni dah jadi digital, duduk dekat dalam internet, so I am free to use. Okay, no. Selagi, macam saya sebutkan tadi, selagi ianya tergolong dalam karya-karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, ia tidak mengira platform mana ia diletakkan, okay, undang-undang tetap akan melindungi karya-karya tersebut. Dia hanya melihat apakah jenis penulisan yang kita buat. Dia tidak melihat kepada platform apakah yang kita guna untuk akses kepada penulisan-penulisan tersebut. Itu yang kita kena pastikanlah untuk hak cipta. Okey, siapa yang tahu apa itu mukbang? Ada yang tahu mukbang? Makan ke? Macam mana? It's an eating show kan, mukbang ni. Okay, so dia mukbang ni datang Makan depan video. Makan depan video, betul-betul. Okay, so dia datang daripada Korea lah kan. Dia was initiated by Koreans kan. Mukbang ni, okay. So dia buat, dia bersiaran sambil makan-makan depan video. So jadi dia bila dia bersiaran sambil makan-makan depan video tu, maka dia akan lepas tu dia upload dekat dalam platform FB ke, Insta ke, ataupun YouTube. So mukbang lah. So jadi kat Malaysia pun ada juga kan yang ada buat video makan-makan kan, mukbang. Okay, mukbang. Dan in fact saya pun baru tahu jugalah tentang mukbang, ialah video makan-makan. Okay. And then kita ada copywriting. Copywriting ni memang selalulah saya dengar. Copywriting. Siapa tahu copywriting? Siapa yang bisnes mesti tahu apa itu copywriting. Apa itu copywriting? Penulisan dekat iklan. Okey, penulisan dekat iklan. Okey, copywriting ini memang tujuan penulisan itu memang tujuannya ialah untuk mengiklankan sesuatu barang. Tetapi sifat copywriting itu sendiri ataupun orang kata penulisan copywriting itu sendiri, dia ada ciri-ciri dia tertentu, iaitu dia bukan penulisan yang biasa-biasa orang cakap copywriting ni. So, copywriting ini ialah satu penulisan yang bersifat mengajak atau persuasif. Dia bersifat mengajak siapa? Mengajak consumer ataupun pembeli-pembeli lah ataupun pelanggan untuk membeli produk ataupun barang yang dijual itu dengan segera. Tak boleh tangguh esok, tak boleh tangguh lusa. Dia mesti dengan segera. So itu adalah antara ciri-ciri copywriting. Dia ada penulisan-penulisan yang berbentuk ayat-ayat yang sangat mengajak dan juga persuasif kepada pelanggan-pelanggannya supaya membeli dengan segera. Itu copywriting. So jadi dia memang dia ada ayat dia tu kena power lah kan untuk ajak pelanggan membeli sekarang. Tak boleh tangguh-tangguh lagi. Itu copywriting lah. So jadi sekarang ni banyak kalau kita lihat orang kata businessman yang banyak mengiklankan sukar untuk mendapatkan pelanggan. Kan? So jadi jangan risau. Kita boleh membantu anda. Copywriting. So dia copywriting yang power. So jadi itu ialah orang kata strategi-strategi marketing lah ataupun strategi-strategi bisnes berkaitan dengan copywriting. Okay, dan seterusnya kita ada Netflix lah. Kalau kita klik dekat Netflix atau subscribe Netflix ni boleh lah kita menonton pelbagai jenis filem-filem. Kita ada Netflix, kita ada iFlix. Apa lagi kita ada? Banyaklah Netflix, iFlix, WeTV dan sebagainya. So jadi inilah orang kata, kita kata karya-karya digital yang kita kata masih lagi diberi perlindungan undang-undang. So jadi dia tidak hanya terhad pada apa yang kita lihat secara fizikal, iaitu macam kita kata buku teks, lukisan yang kita boleh lihat secara fizikal, namun karya-karya yang sama tetapi telah digitalkan, okay, juga diberi perlindungan undang-undang hak cipta. Okey. Jadi kalau kita melayari media sosial, kalau dekat Facebook lah paling kerapnya share sana share sini kan, okay, Facebook, Instagram dan sebagainya.
kita banyak mendapat orang kata maklumat-maklumat, kadang ada informasi-informasi yang kita sendiri tak tahu datang daripada mana. Sebab apa? Sebab being shared by somebody else. So, jadi orang share dekat wall dia, kita pun ambil. Orang tu share lagi, kita ambil. Kita pula share dekat wall kita. So jadi karya-karya tersebut kita sendiri pun tak tahu datang daripada mana. So, jadi biasanya karya yatim ataupun orphan work ini ialah karya-karya yang selalu kita dapat melalui internet. Jaranglah kalau kita dapat karya yatim ataupun orphan work yang kita terima secara fizikal. Selalunya kadang kita tahulah siapa dia punya penulis dan sebagainya. Tapi kalau karya dekat internet ataupun dalam bentuk digital tu selalu memang kadang-kadang tak tahu mana sumber dia. Okay. So, jadi karya-karya yang kita tidak dapat kesan pengarangnya, tak tahu asal-usul mana karya itu, maka kita panggil dia karya yatim. Yatim, apa sifat yatim? Tidak ada ibu dan bapa. Tak tahulah asal-usulnya mana. So, orphan work. Okay. So, itulah terma yang kita gunakan untuk rujuk pada karya yang kita tak kenal pasti pengarang ataupun pengarang tidak dapat dihubungi. Jadi ada soalan nak tanya berkaitan dengan karya yatim ataupun orphan work? Tak ada. Okey. Tak ada, saya teruskan. Okey. So jadi kalau kita dapat karya yatim tu tadi, orphan work tu tadi dekat kita punya wall, kita pun nak share juga. Apa yang patut kita buat? Kita tak tahu asal usul daripada mana, sebab kita dapat pun orang share tak tempat dia. Dia pun tak bagi tahu dapat daripada mana. So macam mana kita nak share? Boleh ke kita share? Boleh ke nak share karya yang kita tak tahu siapa asal usul pengarang dia, datang daripada mana? Dia bagi ke sebenarnya kita share karya dia? Macam mana agaknya? Ada sesiapa yang tahu apa yang boleh kita buat dengan orphan work ni atau karya yatim? Ada pengalaman dapat karya yatim ataupun orphan work? Ada sesiapa yang ada pengalaman ataupun selalunya memang you all tahulah benda tu daripada siapa pengarang dia dan sebagainya? Saya tahu. Tahu maksudnya? Tahu tentang dari mana. Oh, kebanyakan masa tahulah daripada mana. Okay. So, jadi kadang-kadang kan kesilapan kita ni ialah kadang kita memang tahu dia daripada mana, sebab kita tahu yang share tu kawan kita, so kita tahulah benda tu datang daripada kawan kita. Tetapi maksud saya karya itu sebenarnya dibuat oleh siapa, penulisan itu sebenarnya ditulis oleh siapa. Kadang dia tidak letakkan nama dekat situ. Kalau karya orphan ni ataupun karya yatim ni, selalunya kita tidak letakkan nama pada karya tersebut. Kita tahu kita dapat daripada mana, dapat daripada kawan kita, dapat daripada saudara mara kita, dapat daripada rakan-rakan FB kita. Tetapi kita tidak tahu siapakah penulis karya itu. Sebab kalau kita tanya pada kawan kita, dia kata entah dapat orang share. Lepas tu tanya orang tu, entah dapat orang share. Selalu macam tu kan yang berlaku. So jadi kalau kita macam mana tu? Liza, kalau karya yang kadang-kadang kan kita jumpa kadang-kadang orang share dengan kita ataupun kita jumpa di internet yang ada tulis anonymous. Maknanya penulis kadang macam quotation, quotation tapi anonymous kan? Tak ada penulis dia, tidak disebutkan. Tapi kita tahulah somebody somewhere sometime ago yang dah tulis tapi kita tak tahu siapa. Betul. So jadi memang kita banyak jumpa karya-karya yatim ni. So jadi kalau kita dapat karya yatim ni, memang kita tak tahu siapa dia. Cukuplah kalau kita sekadar menyatakan kita dapat itu daripada sumber kita daripada mana. Kalau kita dapat daripada website, contohnya sumber dari mana. Macam contoh, kadang-kadang dekat Google itu ada banyak sangat image, contoh image banyak kat situ, tapi kita tak tahu siapa sebenarnya pengguna image tersebut, tapi being shared by Google. Jadi sumber Google. Cukuplah dengan kita menyatakan bahawa dari sumber mana kita memperolehi karya tersebut. Sekiranya ia tidak ada pengarang dan kita memang tak tahu macam mana nak cari pengarang dia.
macam mana nak cari penulis karya tersebut. So, jadi cukuplah kalau kita menyatakan kita dapat bahan tersebut, sumber asal dia daripada mana. So kalau kita cari kat situ, sumber Google. So jadi memang kita dapat daripada situ kat Google. Kat Google tulis, tak ada tulis apa-apa, tak ada maklumat apa-apa. So jadi cukup dengan menyatakan daripada sumber mana kita memperolehi karya tersebut. Okey. So seterusnya kita melihat ada apakah kriteria perlindungan hak cipta. Okey, apakah kriteria perlindungan hak cipta? Sebab tadi kita dah kata karya-karya yang boleh dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan karya-karya tersebut tidak terhad kepada the physical thing ataupun benda fizikal, bentuk fizikal yang kita boleh lihat. Karya-karya tersebut dia juga meliputi karya-karya digital. So apakah syarat-syarat yang membolehkan sesuatu karya itu diberi perlindungan hak cipta? Kita kena tahu kriteria perlindungan hak cipta supaya kita dapat faham bahawa sesuatu karya yang kalau kita nak guna ni, kita akan berhati-hati dalam diri kita. Kita akan kata bahawa oh, karya ini dilindungi hak cipta, aku tidak boleh sesuka hati ambil karya ini. Itu sebabnya kita kena tahu, di samping kita perlu tahu kriteria perlindungan hak cipta tu untuk karya-karya yang kita sendiri hasilkan, kita juga perlu tahu kriteria perlindungan hak cipta ini supaya kita dapat mengingatkan diri kita bahawa setiap karya yang kita nak ambil, karya orang lain yang kita nak ambil, kita kena tahu bahawa karya itu juga ada perlindungan hak cipta. Itu kepentingan kita nak tahu apakah syarat-syarat ataupun kriteria perlindungan hak cipta terhadap sesuatu karya. Bukan hanya untuk kita tahu bahawa karya kita itu dilindungi undang-undang hak cipta, kita juga perlu tahu bahawa karya orang lain juga ada perlindungan hak cipta. Okey, so jadi ada 4 ciri utama ataupun kriteria utama sebelum sesuatu karya itu diberi perlindungan di bawah undang-undang hak cipta. Ataupun di Malaysia kita ada undang-undang khusus iaitu Akta Hak Cipta 1987. Okay. So jadi perkara yang pertama ataupun syarat yang pertama, kriteria yang pertama ialah kita kena pastikan bahawa karya tersebut duduk dalam Seksyen 7 ataupun Seksyen 8 Undang-Undang Hak Cipta 1987. Apakah itu Seksyen 7? Seksyen 7 di dalam Akta Hak Cipta 1987 ialah berkaitan dengan karya-karya kesusastraan, filem, broadcast, novel sajak dan sebagainya tadi, drama. Itu semua duduk di bawah Seksyen 7. Dan Seksyen 8 pula ialah karya-karya derivatif. Apakah karya-karya derivatif? Karya-karya derivatif ialah karya-karya adaptasi. Okay. Contohnya, filem-filem yang kamu tonton sekarang ni. Ombak Rindu, ada novel, telah diadaptasikan kepada filem. Okay. Itu ialah karya adaptasi. Kamus Bahasa Melayu yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Itu ialah karya translasi, juga duduk di bawah Seksyen 8. Okay, itu kita kata karya-karya derivatif, iaitu karya-karya yang wujud daripada the existing karya, karya-karya baru yang wujud daripada karya asal. Contoh tadi ada novel Ombak Rindu, itu ialah karya asal. Apakah karya derivatif? Ialah adaptasi novel Ombak Rindu kepada filem. So, filem Ombak Rindu itu ialah karya derivatif. Kamus Bahasa Melayu ialah kamus yang duduk di bawah Seksyen 7. Apakah karya derivatif untuk kamus tersebut? Ialah kamus Bahasa Melayu yang sama yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu ialah karya derivatif. Kamus Bahasa Arab itu ialah karya derivatif. Kamus Bahasa Melayu itu duduk dalam Seksyen 7. Okay, dia karya asal. So, jadi apa jua bentuk adaptasi, apa jua bentuk terjemahan, translasi, itu ialah karya-karya derivatif yang duduk di bawah Seksyen 8. So, jadi kalau kita lihat karya-karya tersebut ialah karya derivatif, karya-karya tersebut tidak terkecuali daripada diberi perlindungan Undang-Undang Hak Cipta. Okey. Yang keduanya ialah